Menjadi berbeza tidak selalu akan jadi yang terbaik, tetapi yang terbaik itu pasti berbeza. Menuju kejayaan, kita akan pasti melalui jalan yang sepi, jalan yang berliku, dan pastinya ia bukan jalan yang mudah. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, kerana tidak semua orang mampu melakukannya dan melaluinya. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa diri mereka yang sebenarnya. Hanya mereka yang memilih untuk mengikuti jalan mereka sendiri akan dapat menemukan potensi diri mereka yang sebenar. Terbanglah sendiri agar kau tahu kekuatan sayapmu. Berjalanlah sendiri agar kau tahu makna langkahmu. Orang yang biasa selalu mengharapkan orang lain untuk terus hidup, mereka akan selalu mengharapkan perhatian. Tetapi orang yang kuat akan selalu merasa damai saat bersendirian. Tidak perlu perhatian, tidak perlu berharap, hanya perlu terus berkembang. Percaya diri Anda, yakin dengan diri Anda. Saat terbaik dalam hidup Anda adalah ketika Anda benar-benar menjalani hidup sebagaimana yang Anda kehendaki. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan mengikuti kata hati mereka. Jangan takut berjuang dalam kegelapan, kerana selepas gelapnya malam, cahaya mentari akan menyusul semula. Jangan pernah takut berjuang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama memulakannya dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ucapan selamat datang dan dialu-alu kepada yang dihormati Datuk Haji Anwar bin Idris, YDP PABG SMK Taman Jasmin 2, yang berusaha Tuan Muhammad Farid Fahim bin Muhammad Ilyas Majid, Pengetua SMK Taman Jasmin 2, para pentadbir SMK Taman Jasmin 2, guru-guru SMK Taman Jasmin 2, AJK PIBG dan semua ibu bapa, calon SPM 2020 dan semua murid SMK Taman Jasmin 2. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir secara atas talian ke majlis munajat imtihan. Bacaan Yasin kita adakan khas sempena peperiksaan SPM yang bakal menjelang pada hari Isnin ini 22 Februari 2021. Walaupun calon-calon SPM pada tahun ini menghadapi cabaran yang amat besar dalam menghadapi SPM arar pandemik COVID-19, namun semua pihak harus menghadapinya dengan penuh kesabaran dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi meneruskan majlis pada malam ini, dengan segala hormatnya dijemput Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Muhammad bagi membimbing baca Yasin, zikir dan doa. Semoga hadirin diharap dapat sama-sama membaca Yasin di rumah masing-masing. Majlis mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis, Encik Tuan Syahrul Bahrin Tuan Yusof. Yang dihormati Datuk Haji Anwar bin Idris, YDP PIBG SMK Taman Jasmin 2. Yang berusaha Tuan Muhammad Farid Fahim bin Muhammad Ilyas Majid, Pengetua SMK Taman Jasmin 2, para pentadbir SMK Taman Jasmin 2, guru-guru SMK Taman Jasmin 2, AJK PIBG dan semua ibu bapa, calon-calon SPM 2020 dan semua murid SMK Taman Jasmin 2 yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mengambil berkah malam Jumaat yang mulia ini dengan membaca Yasin dan berdoa, moga segala hajat-hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. Segala pujian dan syukur kehadrat Ilahi atas kurniaan rahmatnya dapat kita sama-sama meneruskan kehidupan dengan selamat dan sejahtera. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon petunjuk dan hidayah-Mu. Mudah-mudahan dengannya dapatlah kami beroleh kejayaan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Ya Sami', Ya Alim, kami menadah tangan memohon agar segala usaha kami dalam menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini diberkati dan mendapat pertolongan dari-Mu, Ya Allah. Mudah-mudahan akan menjadikan anak didik kami bertambah daya ingatan dan dilapangkan dada, seterusnya dapat menjawab dalam peperiksaan dengan lancar dan tepat. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajat, kami juga memohon kepada-Mu agar segala ilmu yang anak murid kami pelajari selama ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan yang akan datang untuk kesejahteraan diri mereka, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah semua guru-guru yang telah banyak berkorban masa, tenaga dan hikmat tidak terhingga dalam menyampaikan ilmu kepada anak murid dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami dan sekalian umat Islam di serata dunia. Jauhilah kami dari segala malapetaka dan bala bencana yang menyebabkan kami terjerumus ke lembah kehinaan, kesengsaraan dan penderitaan. Ya Allah, Ya Qadiyal Hajat, Ya Rahman, Ya Rahim, berilah kejayaan yang cemerlang buat anak murid kami dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Berikanlah kejayaan yang cemerlang buat anak didik kami dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Berikanlah kejayaan yang cemerlang buat anak didik kami dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Allahumma ja'al jamana haza kullihi jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang Engkau berikan rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang Engkau pelihara lagi Engkau redai. Allahumma ighfir lana li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah pun selesai membaca Yasin dan berdoa. Moga-moga Allah Ta'ala kabulkan permohonan kita pada malam ini, insya-Allah. Seterusnya saya serahkan kembali majlis ini kepada saudara pengacara majlis. Ketika kamu gagal dalam satu perjuangan, itu bukan bermaksud kamu harus menyerah dan berhenti berusaha. Jangan sesekali pernah takut untuk mencuba, kerana tanpa mencuba, kita tidak akan pernah merasakan keberhasilan. Jika kau berhasrat untuk menjadi orang yang berjaya, mulailah dari sekarang dan cobalah untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Jangan sesekali berfikir untuk berhenti dari apa yang telah kamu usahakan selama ini, kerana langkahmu sudah terlalu jauh untuk menyerah. Jika kau ingin masa depanmu menjadi lebih baik,
maka bersusah payahlah mulai dari sekarang. Kebahagiaan itu mudah. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki saat ini dan jangan sesekali dengki terhadap kejayaan orang lain. Abaikan saja orang lain yang meremehkan usahamu, tetapi jangan pernah sesekali kita meremehkan diri kita sendiri. Bermimpilah setinggi langit, lalu bekerja keraslah untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Tahap kejayaan seseorang sangat dipengaruhi oleh betapa kerasnya perjuangan yang sudah mereka lakukan. Jika kamu berusaha, maka kejayaan akan menjadi milikmu. Jauhkan diri kita dari sifat malas, kerana Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang malas. Jadilah orang yang baik kerana apa pun yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kamu sendiri. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Ada akhirnya dan ada kebahagiaan menunggu di ujung jalan. Mengapa? Kerana Tuhan sentiasa memberikan yang terbaik untuk kita. InsyaAllah, teruskan berusaha, teruskan mengejar impianmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga segala hajat yang kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Aziz bin Muhammad. Majlis seterusnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ismail bin Sulaiman untuk menyampaikan tazkirah ringkas sentuhan kalbu kita semua, khas untuk anak-anak yang menghadapi SPM. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala mab'us rahmatil alamin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad an-nabiyil amin wa ala walidayhi wa alihi wa ashabihi wa ahibbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengacara majlis Cik Tuan Syahrul Bahrain, Tuan Yusof, yang dihormati Datuk Haji Anwar bin Idris, YDP PIBG SMK Taman Jasmine 2, yang berusaha Tuan Muhammad Farid Fahim bin Muhammad Ilyas Majid, Pengetua SMK Taman Jasmine 2, para pentadbir SMK Taman Jasmine 2, guru-guru SMK Taman Jasmine 2, AJK PIBG dan semua ibu bapa, calon SPM 2020 dan semua murid SMK Taman Jasmine 2. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika ini kita akan saya akan sampaikan sedikit tazkirah ringkas berkaitan dengan munajat imtihan SPM 2020. Jadi untuk murid sekalian, secara ringkasnya, bila kita menghadapi suatu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang penting bagi kita ialah yang pertama, iaitu kita hendaklah memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh perhambaan, dengan maksud kita hendaklah meninggalkan segala perkara yang melanggari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan kata lain tarkul ma'asi, kita meninggalkan maksiat dalam kita mencapai kecemerlangan hidup dunia dan akhirat. Apatah lagi murid-murid yang akan menghadapi SPM pada tahun ini. Yang pertama, untuk mencapai kecemerlangan dalam hidup seseorang, terutama pelajar yang akan menghadapi peperiksaan tahun ini dan seterusnya dalam kehidupan, iaitu meninggalkan maksiat. Maksiat menjadi penghalang, maksiat menjadi penghambat untuk kejayaan seseorang. Sebab itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, syakautu ila waqi'i su'a hifzi, aku mengadu pada guruku Waqi' kerana susahnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu dia nasihatkan aku supaya meninggalkan maksiat. Fa akhbirni bi anna al-ilma nurun, dia jelaskan kepadaku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, cahaya Allah tidak akan diberi petunjuk kepada mereka melakukan maksiat. Jadi maksiat menghalang seseorang untuk berjaya. Maksiat menghalang seseorang untuk mencapai kecemerlangan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, untuk mencapai kecemerlangan juga ialah niat yang ikhlas, suci, yang lahir daripada diri seseorang. Maka untuk mencapai keikhlasan tersebut, untuk mencapai keikhlasan dalam kehidupan seseorang itu, hendaklah dia menghubungkan diri dengan Allah dan Rasul,
menghubungi diri Allah dan Rasul dengan makna dia melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya, buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang, melakukan segala kewajipan, solat dan sebagainya, dan menggandakan segala amal-amal yang sunat. Itu menambahkan kekuatan iman seseorang dan hubungan dengan Allah SWT. Yang kedua, hubungan dengan para guru. Guru adalah petunjuk. Guru adalah ubur lilin sepanjang zaman. Guru itu merupakan tempat berpaut sesama murid. Sesama murid tidak mungkin akan berjaya tanpa petunjuk, tanpa didikan daripada gurunya. Maka jangan ada berlaku di kalangan murid-murid mana hubungan yang dingin dengan gurunya, apatah lagi bencinya ataupun menderhaka kepada perintah atau ingkar kepada gurunya, kerana guru adalah petunjuk sepanjang zaman. Yang ketiga, hubungan dengan ibu bapa. Hubungan dengan ibu bapa juga sangat perlu. Ramai di kalangan kita yang kita lihat belajarnya tinggi, pandai, tetapi kehidupannya kehidupan yang orang kata tolong ambing sesudah kejayaannya. Kenapa? Kerana hubungan dengan ibu bapanya adanya pertelagahan, pertelingkahan dengan ibu bapanya. Maka murid-murid sekalian, untuk menghadapi periksaan dan apa sahaja cabaran hidup kita ini, jangan lupa kasih sayang kita dengan ibu bapa kita. Hormatilah mereka, mintalah doa kepada mereka setiap masa. Jagalah mereka, jagalah hubungan dengan mereka supaya kita berjaya. Dengan doa ibu bapa kita akan berjaya cemerlang dunia akhirat. Fakta yang ketiga untuk menghadapi periksaan pada tahun ini, iaitu hendaklah kita tahu di mana usaha kita yang kita lakukan bersungguh-sungguh. Murid-murid semua telah berusaha dengan bersungguh-sungguh, para guru telah berusaha dengan bersungguh-sungguh, ibu bapa telah mengambil peranan untuk bantu anak-anak semua untuk berjaya. Kita sangat berusaha untuk mencapai kejayaan ini. Dan kita tahu di mana murid-murid sekalian telah pun dengan orang kata penat lelah, orang kata sentiasa peka dengan keadaan ini untuk mencapai kejayaan. Maka kalau begitu, kena ingat, dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan, kita tidak boleh membatasi tirai takdir Allah. Kata ulama, sawabiqul himam la tahriku aswar al-aqdar. Kekuatan semangatmu, kehebatan usahamu, kamu tidak dapat memecahkan tirai takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam usaha untuk mencapai kehidupan, kita patuh pada Allah Taala. Pastikan yang Allah perintahkan kita buat. Pastikan yang Allah larang jangan kita lakukan. Kan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa kepada kecemerlangan. Semakin gigih kita berusaha, semakin kuat kita berusaha, kita kena ingat kita di bawah takdir Allah. Kita di bawah kehendak Allah Taala. Maka kalau begitu, sentiasa kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita bersangka baik dengan Allah Taala setiap pergerakan kita, setiap niat kita, setiap percakapan kita, setiap usaha dan tindakan yang kita lakukan. Kita kena baik sangka dengan Allah, kerana Dia yang menjaga kita, Dia menentukan kesudahan kita. Maka sangka baik kita Allah dengan Allah Taala itu menjadikan kita cemerlang dunia akhirat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la yamutun ahadukum hatta illa wa huwa yahsinu dhanna billah. Jangan mati seorang kamu melainkan dia baik sangka dengan Allah. Dalam kehidupan kita ini, apa saja Allah uji kita, susah, kita senang, penat belajar, penat kita berusaha, penat berjaga malam, penat bermuzakarah, penat kita bincang, itu ujian. Maka Allah uji kita suka, duka, senang, susah untuk melihat setakat mana kita sebenarnya tunduk kepada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baik sangka dengan Allah Taala itulah yang dapat membawa kita kepada kecemerlangan. Yang keempat, teruskanlah diri kita dengan hubungan Allah dengan melakukan segala perintah Allah Taala. Ini tip untuk kita berjaya, iaitu di antaranya dalam kehidupan kita nak melalui peperiksaan, pertama, menjaga makanan yang halal. Satu benda sangat penting. Kalau kita berusaha nak mencari ilmu tapi tak jaga makan, minum, kita ambil orang punya, kita makan yang haram, maka gelap hati kita. Mana mungkin Allah Ta'ala akan beri suluhan cahaya untuk ilmu dan untuk kejayaan. Yang kedua, perbanyakkan istighfar. Istighfar dan solat taubat. Istighfar tu kena ada. Sebab kita ni manusia tak terlepas daripada melakukan kesalahan, tak lepas daripada melakukan kelalaian, kealpaan. Maka sebaik-baik pengembalian kita dengan Allah Ta'ala ialah beristighfar.
istighfar, sebelum baca buku istighfar, selepas solat istighfar, banyakkan minta ampun dengan Allah. Kerana istighfar itu Nabi kata Allah Ta'ala akan luaskan daripada kesempitan. Allah Ta'ala akan berikan kejayaan dan kecemerlangan. Kemudian selain daripada itu, perbanyakkanlah zikir. Banyak mungkin kita dah dengar, kita telah lihat ramai ustaz-ustaz kita lah boleh petua-petua, doa-doa, zikir-zikir untuk kita amalkan. Maka perbanyakkanlah zikir. Zikir la ilaha illallah, kerana bersihkan hati. Zikir la ilaha itu yang membersihkan hati. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Qila wa ma nujaddidu imanana ya Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana kami nak perbaharui iman kami wahai Rasulullah? Qal, maka Nabi SAW, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyakkanlah kamu sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya untuk bersih hati kita, untuk sucikan hati kita, banyakkanlah zikir-zikir asas tersebut untuk bantu kita dalam menghasilkan ilmu dan kecemerlangan dunia akhirat. Selain daripada itu, selawat Nabi SAW. Selawat jangan lupa, selawat ia salah satu punca untuk kecemerlangan dan kejayaan. Nabi suruh kita selawat banyak. Hari Khamis, hari Jumaat, Nabi sebut dalam hadis, aksirus salata alai yaumal jum'ah, terutamanya hari Khamis, hari Jumaat ataupun hari Jumaat, perbanyakkanlah selawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudun alai, kerana selawat kamu akan diperlihatkan kepadaku. Setiap kali kita selawat, bermakna darjat kita akan meningkat. Cahaya selawat tersebut akan memberi penghidupan dalam kehidupan kita. Sebab itulah Allah wajibkan selawat dalam hidup kita, walaupun sekali dalam hidup. Kenapa? Untuk mengikatkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW menjadi penyuluh cahaya kepada kebenaran dan kecemerlangan dunia akhirat. Selain daripada itu, ialah lakukan perintah Allah Ta'ala yang berterusan. Kita nak kejayaan, tapi kita lupa. Allah sentiasa berikan kejayaan bagi mereka yang berusaha. Tetapi kita lupa. Kita lupa untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Yang wajib Allah suruh. Allah suruh solat. Berapa ramai mereka tak solat? Allah suruh kita taat. Berapa ramai kita tak taat? Sedangkan syurga neraka belum tentu kita dapat masuk di sana syurga. Tetapi kejayaan, siapa berusaha, insya-Allah dia akan berjaya. Maknanya jaminan dunia itu telah pun diberi oleh Allah Ta'ala. Tetapi jaminan syurga belum tentu. Maka laksanakanlah perintah Allah Ta'ala sebaik-baik mungkin. Lengkapkanlah kewajipan tersebut. Tambahkanlah iman dengan melakukan amalan-amalan sunat. Sembahyang sunat, qabliyah, puasa sunat ataupun sedekah dan semuanya itu membawa kepada kecemerlangan kehidupan iman seseorang dan kekayaan dunia akhirat. Yang kelima iaitu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, berserahlah kepada Allah. Makna azam setelah usaha. Kamu, wahai pelajar semua, wahai murid semua, telah berusaha dengan sebaik-baik mungkin. Tapi serah diri kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah dikembalikan segala urusan. Bila kamu dah belajar, dah berdoa dan sebagainya, dan usaha yang begitu kuat untuk hari pemeriksaan ini, maka tawakal, serah diri. Kerana serah itu adalah sebaik-baik penyerahan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasanya setakat ini untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kejayaan kepada murid-murid semua. Kami doakan, kami para guru, para bapa sudah pastinya mengharapkan yang terbaik untuk diri anda dan kejayaan dunia dan di akhirat. Jadi saya serahkan kembali majlis ini kepada pengacara majlis. Kadang-kadang kita fikir kehidupan orang lain lebih baik. Padahal, mungkin saja kehidupan dia lebih sukar daripada kehidupan kita. Apa yang membezakannya adalah dia tidak mengeluh. Tuhan tak akan gagalkan kita tanpa sebab. Tuhan gagalkan kita untuk hubungkan kita dengan sesuatu kejayaan yang lain. Sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita impikan. Bermimpilah setinggi mungkin. Lalu berusahalah dalam diam tanpa perlu bercerita tentang kerja keras kita kepada orang lain. Abaikan segala drama yang ada di sekeliling hidup kita. Biar suatu hari nanti, kejayaan itu yang akan membuktikan siapakah kita di satu hari nanti. Tidak perlu menceritakan rencana kita kepada orang lain. Cukup tunjukkan mereka hasilnya. Gagal itu biasa. Tanpa kegagalan, kita tidak akan merasa kemanisan dalam kejayaan. Apabila kita merasakan kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya adalah kegagalan, percayalah bahawa itu permulaan sebenar ke arah kejayaan.
Jadilah lilin yang menyalakan lilin yang lain, kerana kebahagiaan tidak akan habis dibahagi sesama makhluk yang hidup. Anggap saja ujian yang kita lalui sekarang ini adalah untuk memberikan kita pengalaman hidup. Tanpa ujian, tanpa pengalaman, kita tidak akan tahu erti kehidupan yang sebenar. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ismail Sulaiman di atas tazkirah beliau itu tadi. Moga dapat menjadi panduan buat kita semua. Dengan ini, majlis meneruskan lagi pada malam ini dengan menjemput ayahanda kita, Tuan Muhammad Farid Fahim bin Muhammad Ilyas Majid, Pengetua SMK Taman Jasmin 2, untuk menyampaikan amanat serta dorongan kepada anak-anak didik Taman Jasmin, khususnya pelajar-pelajar SPM untuk tahun 2020. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Datuk Haji Anwar bin Idris, yang di-Petua PIBG SMK Taman Jasmin 2, barisan pentadbir, guru-guru AJK PIBG, ibu bapa dan para pelajar yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izin limpah kurnianya, pada hari ini kita diberi peluang untuk mengadakan program Munajat Imtihan SPM 2020 untuk anak-anak SMK Taman Jasmin 2 yang bakal menduduki peperiksaan SPM yang akan berlangsung pada 22 hari bulan Februari 2021. Terlebih dahulu bagi pihak majlis, saya amat berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian secara maya ke majlis yang penuh barakah ini. Semoga dengan kesudian tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa pada majlis kali ini membolehkan kita bersama berkumpul dalam ikatan kekeluargaan di samping mendoakan kejayaan anak-anak kita yang akan menduduki peperiksaan yang bakal menjelang. Program Munajat Imtihan SPM 2020 ini diadakan bagi satu usaha sekolah bersama PIBG untuk memberikan motivasi dan suntikan semangat kepada anak-anak kita supaya mempunyai keyakinan diri untuk berjaya sebelum menduduki peperiksaan. Bukan itu sahaja, program ini juga merupakan salah satu usaha untuk memohon pertolongan serta bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan dalam SPM. Walaupun majlis solat hajat, bacaan Yasin Munajat dan doa kali ini mengambil pendekatan norma baru dan diadakan secara online serta bersifat hybrid, namun saya percaya program pada hari ini adalah tetap penting dan tidak sedikit pun menjejaskan matlamat asal kita bagi memberi dorongan dan memotivasikan murid untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan dalam semua perkara dan bidang yang diceburi mereka. Saya juga berharap agar usaha kita yang sedikit ini dapat memberi bantuan dan pertolongan kepada anak-anak kita dalam menjawab peperiksaan dengan mudah dan tenang, insya-Allah. Sebagaimana yang kita semua ketahui, tahun 2021 ini merupakan tahun yang amat mencabar bagi kita semua, termasuklah anak-anak kita yang bakal menghadapi SPM. Cabaran COVID-19 ini telah menjadikan kita lebih tabah dan secara tidak sedar kita sebenarnya mampu beradaptasi dengan norma baru dalam keadaan kehidupan kita seharian. Siapa sangka kita mampu melakukannya dan akhirnya kita pasti akan menang. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk terus kekal positif, kuatkan semangat, cekalkan hati dan bersama-sama berdoa dan terus ke hadapan dengan memberikan 100% yang terbaik bagi anak-anak dan keluarga kita dalam menghadapi cabaran yang mendatang. InsyaAllah kita pasti berjaya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada Jawatankuasa Program Munajat Imtihan SPM 2020 di atas inisiatif yang mereka lakukan untuk memungkinkan majlis kita pada hari ini. Terima kasih kepada Panitia Pendidikan Islam, ustaz-ustaz dan ustazah, barisan pentadbir sekolah dan guru-guru yang terlibat.
Dengan itu, bagi mengakhiri ucapan ini, kami warga SMK Taman Jasmin 2 mendoakan agar kejayaan dan kecemerlangan SPM 2020 kelak menjadi milik kita semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semua orang mahu berjaya, tapi tak semua yang sanggup berkorban untuk mencapainya. Kunci yang paling utama untuk berjaya bukanlah kebijaksanaan, tetapi ia adalah disiplin diri. Bila anda merasa selesa dengan keadaan anda saat ini, bermakna anda dalam masalah, kerana keselesaan itu sedang membunuh anda secara perlahan. Keresahan itu bagus, kerana ia menunjukkan anda prihatin tentang diri anda. Tidak semua dilahirkan bijak ke dunia, tetapi Allah itu Maha Pemurah. Kerana kejayaan bukan hak milik yang bijak, tetapi ia hak milik yang berusaha keras dan bersungguh. Hargai masa-masa anda, kerana jika masa digunakan secara baik, ia akan menjadi kawan. Dan apabila ia tidak digunakan secara baik, ia akan menjadi lawan. Jadilah yang dikejar masa, bukan yang mengejar masa. Sekarang, bukannya masa anda termenung dan berfikir. Sekarang adalah masa-masanya untuk anda lakukan sesuatu. Peperiksaan itu seperti haiwan yang liar, seperti singa yang bengis. Tetapi jika anda faham cara menjinakkannya dan seharian dengan singa tersebut, pelajari tingkah lakunya, tidak mustahil. Suatu hari nanti, singa itu akan tunduk seperti kucing yang jinak. Sama seperti peperiksaan dan soalan-soalan, kaji bentuk soalan, kaji tingkah laku soalan, dan persiapkan diri anda dengan ilmunya. Nescaya, segalanya akan berada di dalam genggaman. Belajar itu bukan semata mengingati dan menghafal. Sebagaimana anda cuba faham perangai sesetengah manusia, fahamilah soalan itu seolah anda adalah kekasihnya. Terdapat banyak ruang-ruang untuk anda bukakan minda anda. Kembangkan perspektif cara melihat sesuatu soalan. Fleksibelkan minda anda dengan menjawab banyak soalan. Bak kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Banyak anda jawab soalan, lebih banyak pengalaman anda akan perolehi. Peperiksaan hanyalah sebuah sistem. Semuanya ada di dalam konteks pembelajaran anda. Jawapan peperiksaan hakikatnya telah anda tahu. Jadi sehebat mana anda rasa diri anda, tetap lakukan latihan. Maka selemah mana pun anda rasa diri anda, tetap juga lakukan latihan. Jadikan hari-hari terakhir anda sebuah pengembaraan, seolah anda merentas benua dan desa yang dipenuhi dengan soalan dan jawapan. Setiap yang anda temui, jadikan satu pengalaman. Apabila anda bertemu di penghujung, anda telah mahir selok-belok mengalahkan setiap soalan yang bakal anda jawab. Remember, from hero to zero, from impossible to I am possible. Selagi bukan kertas terakhirmu, selagi itu jangan pernah letak penamu. Semoga kalian berjaya kelak dengan usaha kalian sendiri. InsyaAllah. Terima kasih kepada Ayahanda Pengetua SMK Taman Jasmin 2, Tuan Muhammad Farid Fahim bin Muhammad Ilyas Majid, kerana sudi menyampaikan amanat motivasi kepada pelajar-pelajar SMK Taman Jasmin 2. Semoga amanat yang disampaikan oleh pengetua ini akan menjadi dorongan serta positif ke arah pembentukan serta kecemerlangan anak didik pelajar-pelajar SPM untuk kohort 2020. Bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, majlis mempersilakan Datuk Haji Anwar bin Idris selaku
YDP PIBG SMK Taman Jasmin 2 untuk menyampaikan amanat dan mewakili seluruh ibu bapa SMK Taman Jasmin 2. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis yang berbahagia, Tuan Muhammad Farid Fahim bin Muhammad Ilyas Majid, Pengetua SMK Taman Jasmin 2, guru-guru penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru, para ibu bapa serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya dapat kita bertemu walaupun di alam maya untuk sama-sama berada di program Munajat Imtihan SPM 2020. Terlebih dahulu, ucapan syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua AJK pelaksana yang berpadu tenaga bagi merealisasikan kelancaran program pada malam ini. Jutaan terima kasih dan penghargaan saya kepada pihak sekolah atas kesudian mengundang saya selaku wakil PIBG untuk sama-sama berada dalam majlis yang penuh berakah ini. Di kesempatan ini, saya sebagai wakil ibu bapa ingin merakamkan ucapan terima kasih atas didikan dan curahan ilmu guru-guru sekalian kepada anak-anak kami sepanjang tempoh mereka menimba ilmu di SMK Taman Jasmin 2. Jasa dan pengorbanan anda sekalian tidak ternilai dengan wang ringgit. Mohon halalkan segalanya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, doa dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala selepas berusaha bersungguh-sungguh merupakan kunci kekuatan umat Islam. Saya percaya program Munajat Imtihan SPM 2020 ini nanti bakal menjadi pembakar semangat kepada anak-anak semua untuk menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ataupun SPM yang akan berlangsung pada 22 Februari hingga 25 Mac 2021 dengan semangat dan keyakinan yang tinggi. Kepada anak-anak calon SPM yang saya kasihi sekalian, memperolehi keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM adalah sangat penting bagi meneruskan cita-cita untuk menuntut ilmu di peringkat yang lebih tinggi. Ini adalah kerana keputusan peperiksaan SPM yang bakal diperolehi adalah tiket yang akan melayakkan seseorang murid untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi lagi. Oleh itu, buatlah sehabis baik dan jangan sesekali berputus asa. Sesungguhnya kejayaan yang manis itu datang daripada pahitnya sesebuah perjuangan. Pesanan saya untuk anak-anak, manfaatkanlah masa yang masih berbaki beberapa hari sahaja lagi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jangan sesekali disia-siakan. Berikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang diperolehi mendapat keberkatan. Sebagai ibu bapa, kita perlu memberi dorongan dan sokongan moral kepada anak-anak supaya mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk menduduki peperiksaan SPM yang bakal diduduki tidak lama lagi. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2020. Jaga kesihatan dan juga keselamatan diri. Cekalkan hati untuk kekal positif, patuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berwajib untuk mengekang penularan COVID-19. Semoga urusan anak-anak dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi ucapan saya dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Dalam hidup anda akan ada satu masa yang anda harus beri yang terbaik. Dan untuk 5 tahun persekolahan, inilah masa untuk anda lakukannya. Segalanya harus dicurahkan dalam satu peperiksaan yang sangat penting. Mungkin bagi sesetengah, hanya melihat ianya tidak penting. Tapi percayalah, peperiksaan ini adalah perkara yang terbesar yang bakal berlaku dalam hidup anda. Ia adalah permulaan untuk tentukan komitmen dan kerja keras di awal usia.
anda bakal melakar sejarah hidup anda. Dan ini adalah salah satu momen terpenting dalam hidup anda. Adakah anda nak tinggalkannya dalam keadaan manis atau hanya sebuah kenangan kosong? Setelah SPM, anda akan ke dunia baru. Dan dunia itu dipengaruhi oleh kemanakah hala tuju keputusan peperiksaan ini. Sama ada ia akan membawa anda ke jalan yang pintas, jalan yang panjang, jalan yang suka, atau jalan putus pengharapan. Tapi ingatlah, tiada yang terlambat. Selagi anda punya masa, anda teruskan usaha anda hingga ke kertas yang terakhir. Berkorbanlah seketika dari apa yang melalaikan anda. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, uninstall semuanya buat sementara. Fokuskan apa yang lebih penting. Disiplinkan diri anda walau sepayah apapun anda rasa. Inilah saatnya untuk anda lakukan semua itu. 5 tahun penat lelah yang anda lalui adalah untuk sampai ke satu saat ini. Fikirkan tentang masa anda, masa guru-guru anda, masa dan penat lelah ayah dan ibu anda. Percayalah, tidak akan ada kerugian jika anda berusaha keras. Keringat dan usaha anda akan terbalas. Ia permulaan sebenar perjuangan hidup anda. Peperiksaan yang akan menentukan diri anda dan hala tuju masa depan anda. Jangan jadikan diri anda sebuah alasan. Sebaliknya, jadikanlah diri anda sebuah jawapan. Jawapan untuk hidup anda. Tiada yang mustahil dengan kerja keras dan doa. Ingat momen ini. Ingat wajah-wajah ibu, ayah dan guru serta sahabat anda. Mereka di belakang menyokong anda. Lihat wajah mereka. Adakah anda mahu mengecewakan mereka? Atau anda mahu membuat mereka tersenyum? Ayo bangkit. Sedarkan diri anda. Teruskan berusaha. Biar sakit sekarang. Biar penat sekarang. Kerana setiap kesusahan pasti dibalas dengan kesenangan. Dan tiap pengorbanan pasti dibalas dengan kegembiraan. And good luck for your SPM. Bismillah. Terima kasih kepada Datuk Haji Anwar bin Idris selaku YDP PIBG SMK Taman Jasmin 2 kerana telah menyampaikan amanat dan peringatan beliau kepada anak-anak didik Taman Jasmin 2. Mudah-mudahan amanat yang disampaikan oleh Datuk Haji Anwar bin Idris akan memberikan dorongan dan semangat yang positif ke arah kecemerlangan anak-anak didik SMK Taman Jasmin 2, khususnya kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita sudah sampai kepada penghujung. Selepas ini, kita akan solat isyak berjemaah dan solat hajat di rumah masing-masing. Sama-sama kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keberkatan dan ketenangan, khususnya kepada pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Sebelum saya mengundur diri, pastikan semua ibu bapa, guru serta murid-murid mencatatkan kehadiran dalam pautan borang yang telah diberikan melalui ruangan chat, grup kelas atau grup telegram sekolah. Saya sudahi majlis kita pada malam ini dengan aqulu qauli haza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.